Sidang muslimin muslimat yang berbahagia sekalian, kita terus lagi dengan kitab kita berkaitan dengan penyakit-penyakit hati, khususnya berkaitan dengan sifat yang boleh merosakkan amalan kita. Jadi malam ini kita masuk penyakit yang keempat. Penyakit yang keempat iaitu penyakit hasad. Kita telah pun mempelajari 3 penyakit. Yang pertama dulu penyakit riak. Ingat lagi ya. Yang kedua penyakit sum'ah. Sum'ah ni berkaitan dengan benda yang tak didengari oleh orang lain. Yang ketiga minggu lepas berkaitan dengan penyakit ujub. Penyakit ujub. Dan minggu ni kita sambung lagi penyakit yang keempat, iaitu penyakit hasad. Hasindal. Hasindal, hasad. Hasad ni maksud dia dengki. Dengki ataupun dia panggil hasad dengki lah. Tak. Kita sebut hasad dengki. Tak, bahasa Melayu pun hasad dengki. Tak, hasad dengki. Yang mana hasad ni dalam kitab ni dia sebut, kita ambil tafsir, kita ambil dia punya ta'rif dalam bahasa Arab. Maksud wal ma'nal hasad, makna hasad dia kata ay yajidul insan fi sadrihi wa qalbihi dayyiqan wa harajan wa karahiyatan li ni'mati an'amallahu biha ala abdin min ibadihi fi dinihi wa audunyahi hatta annahu la yuhibbu zawaluha anhu wa rubbama tamanna dzalika wa illam tasiru ilaihi. Maksud hasad disebut oleh Abdullah bin Haddad, seorang ulama tasawuf. Dia kata ayyajidul insan fi sadrihi wa qalbihi. Insan, manusia itu mempunyai dalam dada dia dan juga hati dia bayyikan harajan, serba salah, wa karahiyatan, dan kurang senang. Apa? Tak sedap, serba salah, kurang senang. Kenapa? Li ni'matin an'amallahu biha ala abdin min abdihi min ibadihi. Kerana apa? Kerana dengan sebab nikmat. Satu nikmat yang Allah berikan, nikmat tadi ke atas seorang hamba daripada hamba-hamba Allah, tak kira dah dari segi agama dia ataupun dunia dia. Bila Allah bagi nikmat kepada seorang hamba Allah, dia rasa tak senang. Dia rasa kurang senang. Dia rasa gelisah, rasa serba salah. Tak kira lah nikmat itu dari segi dunia ke, dari segi agama ke, dah hatta annahu la yuhibbu zawaluha anhu, sehinggalah dia kalau boleh nak suruh hilang nikmat tu. Lepas ni kita cerita. Dah warubbama tamanna dzalika wa illam tasiru ilahi. Dia kalau boleh nak suruh hilang nikmat itu, walaupun tak dapat dia pun tak apa. Tak faham? Okey, kita tengok bahasa Melayu. Dia kata dengki ialah kehendak ataupun keinginan supaya sesuatu kelebihan atau keutamaan yang ada pada orang lain lambat laun akan hilang. Atau kurang. Seperti harta benda, pangkat, kedudukan dalam masyarakat, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Maknanya dia bila tengok orang lain dapat nikmat, dia rasa tak senang. Nak suruh hilang cepat-cepat. Member dia naik pangkat. Tak senang duduk dia. Ataupun member dia harta lebih pada dia. Dia rasa tak sedap kurang senang, serba salah, tak sedap duduk dah dia. Dengan sebab member dia tu lebih pada dia. Ataupun member dia ni dapat kedudukan tinggi, orang lantik jadi jawatan apa-apa, ataupun ilmu pengetahuan tinggi pada dia, dia rasa kurang senang. Dia rasa kalau boleh nak suruh hilang nikmat itu dikira hasad. Jadi dalam perlumbaan mencari harta benda, kedudukan dan ilmu, maka seorang dengan secara tak sedar telah terjerumus ke dalam jurang hasad dengki yang berbahaya. Dia tak sedar.
Tak nampak orang beli kereta baru, tu duit judi tu, aku tahu sangat lah. Tengok. Tak, kurang senang dah dia. Nampak jiran sebelah dia tukar sofa baru. Aku tahu sangat suami dia tu menipu, curi duit orang, macam-macam. Nah, dia rasa kurang senang dah. Nah, anak orang lain dapat pangkat tinggi. Tengok. Sepatut dia rasa gembira, rasa tahniah, suka. Mak member dia, jiran dia, sahabat dia. Ini dia rasa dengki, hasad. Kalau boleh nak suruh hilang. Biar kereta tu accident. Maknanya nak suruh hilang. Tak, biar rumah terbakar. Macam-macam tak. Dengki kat orang. Ni dia panggil hasad. Tak, hasad. Orang yang bersifat dengki itu mempunyai kepribadiannya yang rendah. Manakala hati dan jiwa raganya penuh dengan 1001 macam kebimbangan terhadap masa depan orang lain. Allahu Akbar. Duk fikir hal orang lain. Orang lain senang sikit susah. Serabut dia. Tak fikir hal dia, tak fikir hal orang lain. Orang lain senang sikit, orang lain lebih sikit, dia tak senang duduk dah. Dan merasa kecewa atau kurang reda terhadap pemberian-pemberian Allah kepada mereka, keadaan mereka adalah melanggar hak-hak dan kelebihan-kelebihan yang ditentukan Tuhan kepada seseorang hamba-Nya. Cikgu sedih cerita tadi. Tak, kita kena reda. Dia tazkirah tadi. Tak, kita kena reda, dia kata. Cikgu sedih ni pun tazkirah sedap juga. Tak, dia kena reda. Dia kena anggap hak ni hak Tuhan, hak Allah. Nak buat mana rezeki dia. Tak, kita mancing dua orang tak. Kita patut je member kita sebelah. Mancing sama. Umpan sama. Umpan sama, tempat sama. Dia dapat ikan, kita tak dapat. Tengok. Tak. Sama je. Daripada pagi kita seekor, dia 16 ekor lah. Besar-besar saja. Sama je, umpan sama. Tak. Rezeki. Tak, rezeki. Kita anggap itu rezeki Allah. Tak, ini dengki pula. Tak, macam-macam. Kita kata ke dia macam-macam. Kalau boleh nak suruh dia tu hilang nikmat yang Allah bagikan kepada dia. Seseorang yang bersifat dengki itu keimanannya adalah dalam keadaan kurang sempurna, di mana sifat mereka tidak mahukan saudaranya berkeadaan seperti dirinya sendiri. Dia tak, kalau boleh nak dia seorang je. Ini bahaya. Kita kena ingat saudara kita. Tak, paling tidak pun member kita, sahabat kita, Allah tumpang gembira. Sebab itulah bila kita berdoa, kita kena tambah na belakang. Rabbana atina, biar ada na ni kami. Jangan ni saya. Rabbi inni a'udzubika, kita nak na. Biar na semua. Tak maksud na ni kami. Na ni bahasa Arab, na ni domain pada kami. Kami ni ramai. Nak doa, nak sahabat kita. Insya-Allah bila kita doa ke orang, Allah bagi kita balik. Allah bagi lebih, jangan risau. Tak, macam kita ajar orang, duk ajar, jangan risau. Allah bagi kita lebih lagi. Bila kita cerita ke orang, Allah bagi ilmu kita. Bila kita bagi tahu orang, Allah bagi ilmu kita. Jangan kedekut ilmu. Maknanya, bila kita bagi, Allah akan ganda. Rezeki bersama kita sedekah. Bila sedekah, Allah ganda sedekah. Kalau orang nak rezeki dia apa? Allah bagi luas rezeki dia, perbanyakkan sedekah. Sebab Allah bagi tahu dah. Bila kita sedekah, Allah akan ganda. Begitulah. Macam syukur juga. Kita syukur, Allah tambah. Syukur, Allah tambah. La in syakartum la azidannakum. Kamu syukur, Allah tambah lagi. Begitulah nikmat bila saudara kita dapat, alhamdulillah. Allah bangganya aku, belok aku dapat belajar di Amerika seorang. Belok aku dapat pergi belajar negara Arab Madinah seorang. Bangga. Ini dengki tu. Kabel tu aku tahu sangatlah. Allahu Akbar.
Nah, tak payahlah kita rasa bangga, paling tidak pun dak sahabat kita. Nabi sebut dalam sebuah hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Artinya belumlah sempurna keimanan seseorang kamu sehingga ia menyukai saudaranya berkeadaan seperti kesukaannya kepada dirinya sendiri. Kita kena ambil berat terhadap saudara kita. Kita kadang kita seorang ikut dia lah, orang lain biar je lah. Tak, kita kena ambil tahu perihal sahabat-sahabat kita, jiran-jiran kita. Tegasnya seseorang itu tidaklah akan mencapai keikhlasan dan kejujuran selama ia belum mengingini kelebihan, kebaikan dan kesejahteraan kepada saudaranya seagama seperti yang diingini untuk dirinya sendiri. Kalau tidak kita ni, kalau boleh biarlah. Tak. Memanglah tak, manusia ni sifat dia nak lari berdengki payah. Nah, terutamanya orang Melayu. Orang Melayu suka sangat dengki. Tengok drama, buka TV je, tengok drama, cerita banyakkan hal dengki je. Tak dengki, tak dia tu tak lebih pada dia, dengki tak power dia lah, apalah dengki je. Tak, sebab jenis sifat orang Melayu suka dengki. Tak, orang Melayu ni. Tak. Dan seorang sahabat seorang ulama sebut kulli zi ni'matin mahsud. Memanglah setiap benda kita dapat ni ada orang dengki. Orang akan dengki. Tak, cuma kita kena tengok hadis Nabi tadi, tak, kita tidak sempurna iman kita selagi kita tidak suka kepada diri kita seperti mana kita suka kepada saudara kita, seperti mana kita suka kepada diri kita sendiri. Okey, seterusnya Nabi sebut iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ya'kulun narul hataba. Nabi sebut jauhilah sifat hasad dengki. Sebab dengki ini sesungguhnya dengki itu memakan kebaikan, keikhlasan sebagaimana api memakan kayu-kayuan. Kita janganlah dak berlumba-lumba masalah dak kita ni dengki ke orang ni. Dak nak lebih pada orang. Dak kita kena dia panggil terima apa yang ada, itu takdir Allah Subhanahu taala. Sebab kita kena ingat bila orang tu dia dengki, biasanya orang dengki ke orang ni Allah tak akan angkat dia. Kalau dia ni jenis dengki ke orang, Allah tidak akan menaikkan kedudukan dia. Kalau dia tu naik dengan dengki, tak lama lah Allah akan turunkan dia. Sebab tu kita kena jaga. Dari segi keduniaan kita kena hati-hati. Tapi ada satu sifat yang ni dibolehkan oleh syarak, iaitu sifat dia panggil ghibtah. Ghibtah ni tak apa. Ghibtah ni dengki juga. Dia panggil iri hati. Dengki juga, tapi dengki ini berkaitan dengan seseorang itu dia tengok sahabat dia dapat nikmat dari segi kelebihan yang Allah beri atau ni berkaitan dengan buat ibadat kepada Allah. Pak ni tak apa. Contohnya member dia tu suka sembahyang sunat. Dia dengki, aku dengki sungguhlah member aku ni sembahyang semua. Tak apalah gitu. Member dia suka sedekah. Aku dengki sungguhlah. Member aku seorang ni suka sangat sedekah ke masjid. Sedekah juga tak apa. Tak apalah gitu. Aku ni dengkilah. Seorang sahabat tu pergi masjid awal sangat, dia pergi juga. Tak apalah gitu. Tak apa, tak berdosa. Nak lawan untuk ibadat dengan Allah, tak apa. Dia tu dengar kuliah semua, dengar juga aku, tak apa. Dia tu belajar semua, dia tu semayang semua, tak apalah tu. Itu dia panggil ghibtah. Ghibtah ni kita nak suruh galakkan diri kita untuk dekat dengan Allah. Tak apa. Jenis dengki nak suruh orang hilang, nikmat nak suruh dia ni kalau boleh nikmat dia tu dapat kita, itu haram. Dia dengki kalau bab ibadat ni tak apa. Tak apa. Sebab kita nak suruh kita ni menggalakkan diri kita untuk
dah untuk kita ni mendekat dengan Allah. Jadi kita kena ingat di sini dah ulama menyebutkan orang yang ikhlas itu tak pernah mengenal arti dengki sedikit pun. Kalau kita ni betul-betul orang ikhlas, tak akan dengki pada orang. Nah, kita biasa duk gaduh. Nah, kita ni tak puas hati sebab kita dengki. Nah, orang dapat jawatan tak dapat sudah. Kita pun tak nak dah aku. Keluar dah daripada jawatan kita kira tak ikhlas. Ini dia panggil kita tak ikhlas bila kita beramal, kita bekerja. Jadi orang yang dengki, mereka tidak ikhlas sebenarnya. Kalau dia betul-betul ikhlas, maka dia tak akan dengki. Dan kita kena sentiasa kalau boleh kita kena jauh daripada sifat dengki, dan kita mintalah pada Allah agar orang pun tak dengki pada kita. Sebab itulah kita kalau boleh kena perbanyakkan baca surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq. 3 kul ni kita kena baca semua kalau boleh. Nak tidur baca 3 kul. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Baca 3 kul ni. Jangan tidur selagi tak baca 3 kul. Qul huwallah ni nak suruh kita ni mantap akidah kita. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katalah Allah itu ahad, Allah itu esa, Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tentang Allah sahaja. Qul a'udzu birabbin nas. Kita minta Allah jauh daripada waswas manusia syaitan. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang ketiga surah Al-Falaq dia kena baca juga. Surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah nak minta perlindungan daripada Allah Tuhan falak. Falak ni waktu subuh. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, daripada kejahatan makhluk-makhluk Allah. Wa min syarri ghasikin idza waqab, daripada kejahatan waktu malam. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad, daripada kejahatan ilmu-ilmu sihir. Dan akhir sekali wa min syarri hasidin iza hasad. Tengok ada last tu. Wa min syarri hasidin iza hasad. Minta jauh daripada orang-orang dengki pada kita apabila dia dengki. Manusia ni kepala sama-sama hitam tapi hati lain. Takut-takut bila kita ada dapat nikmat sikit, orang lain dengki pada kita. Kita minta jauh sangat. Sebab itulah kita kena perbanyakkan baca surah Al-Falaq. Sebab ada bawah sekali tu wa min syarri hasidin iza hasad. Tambah-tambah ketika kita dapat nikmat, kita dapat naik pangkat ke, kita dapat harta benda ke, kita Allah bagi apa-apa ke, bacalah surah ni, wa min syarri hasidin iza hasad. Nah, mudah-mudahan Allah jauh daripada orang-orang yang dengki pada kita apabila mereka dengki. Nah, jadi mudah-mudahan dapatlah kita ambil malam ini satu penyakit untuk menjadi pedoman untuk kita berhati-hati terhadap penyakit yang keempat ini, iaitu penyakit hasad dengki. Sebab penyakit hasad dengki ini dia memakan ibadat kita, memakan amalan kita seperti mana api makan kayu. Kita letak kayu yang kering dalam api, begitulah amalan kita bila kita ada sifat hasad. Api dia makan kayu dengan cepat. Begitulah amalan kita dimakan oleh sifat hasad, habis dengan begitu saja. Jadi mudah-mudahan dengan kita tambah lagi satu sifat penyakit malam ini untuk kita jauhi daripada penyakit-penyakit yang boleh merosakkan amalan kita, insya-Allah, agar kita dapat jauhi daripada sifat ini. Dan cubalah kita sentiasa jaga hati kita, tidak dengki ke orang, dan mudah-mudahan orang lain pun tidak dengki pada kita. Jadi begitulah kita ambil satu penyakit untuk malam ini untuk kita berhati-hati terhadap penyakit ini, dan insya-Allah kita sambung lagi pada bab-bab yang lain berkaitan dengan penyakit lain, insya-Allah.